Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Teh Tarik Podcast. Saya Izan. Dan saya Saizal. Apa kabar, geng? Kabar baik. Selamat Raya. Selamat Hari Raya. Ini minggu ke berapa sih kita raya? Minggu ketiga kali. Minggu ketiga. Minggu ketiga raya. So we can see that the celebration of Raya quite moderate lah kan? Yeah, moderate. Maybe because of the cost of living. Kerajaan pun minta untuk kita kurangkan tidak open house bah kan? Tidak open house. Tidak open house by the federal government, any agencies dan GLCs lah. Because of the escalation in the Middle East. In the Middle East. Iya. Jadi hari ini kita berakaman pada 9 hari bulan April. So as of today the development di sana orang macam mencapai kata sepakat lah kan. Mencapai kata sepakat. Tapi macam semalam ada lagi bom-bom kan? Ada bombing yang berlaku di wilayah Lubnan. Nah, yang saya dengar Israel or US already violated 3 out of 10 punya perjanjian tu. So they said kau ni betul-betul mau berunding ke tidak begitu. So they said the real negotiation most probably tomorrow, Friday. US presented by the Vice President to JD Vance, and then Iran by the Speaker of the Parliament and the Foreign Minister tu. Foreign Minister. Macam makin famous lah tu Foreign Minister. So ini based on the Pakistan Accord ataupun apa accord yang lain? Islamabad Accord kan? Islamabad Accord lah. So we really hope for good news lah, so that dia akan memberi impact yang sangat teruk kepada not only Malaysia, I think whole world. Betul. And whole world. Alright. Yeah. So untuk hari ini apa topik, geng? So hari ini kita punya topik, kita ada 2 topik pilihan kita. So mungkin kita boleh mulakan dengan topik yang geng pilih berkenaan tentang B100. Mungkin geng boleh mulakan. Jadi masa dulu kan, masa saya masuk bank tu kan, I think about 2012 bah. Jadi during that time sama juga situasi dia, harga minyak pun sangat tinggi lah. I think traded above 100. Jadi pada masa itu kan Malaysia cuba mengambil inisiatif untuk develop their own biodiesel bah. So bila kita pakai biodiesel ni, minyak tu generated basically from the kelapa sawit, dan kita akan gunakan itu biodiesel tu kan untuk pump minyak. Okay, so I think banyak sudah research dorang buat, dan macam ready to go sudah. Some factory dia implement sudah, dorang guna sudah biodiesel tu kan. Tapi in 2014 harga minyak tu jatuh menjunam bah. So bila dia jatuh menjunam, dia punya harga tu tidak relevan sudah. Jadi macam kalau orang kita cakap kan, buat apa aku mau pakai biodiesel kalau pam minyak sana murah, dia cakap. Even in fact lebih murah daripada biodiesel. Okay, so actually the price of the biodiesel quoted at RM4.50 per liter. Untuk harga diesel lah. Diesel RM4.50 per liter. So sebelum ni harga diesel RM2 lebih, berapa? So dah relevan lah. Betul. Tapi because of the current situation where as of today harga diesel hit RM6.27 without subsidi. Especially untuk Semenanjung lah. Sabah masih ada subsidi. Jadi bila harga tu terlalu tinggi, datang baliklah cerita biodiesel ni, and yesterday Felda mengumumkan yang diorang ready to produce the B100 penggunaan biodiesel untuk beberapa kenderaan terpilih macam tu. Beberapa kenderaan terpilih ni maksudnya setengah kenderaan yang jentera lah begitu. Diorang ubah sikit diorang punya sistem enjin tu. Ini natural line engineering. Tapi yang pembacaan saya tu, diorang ubah sikit sistem tu so that diorang boleh pump tu biodiesel lah and working. Diorang sudah buat pilot test dan memang berkesan lah. Cuma during that time harga tu tidak sesuai. Tapi as of today macam relevan. Harga RM4.50. Current diesel is RM6.27. So udit lah begitu. Tapi in terms of production kan, geng rasa okey ke tidak? Pasal ialah Malaysia dan Indonesia ni kan, kita supply kelapa sawit bahkan. Tapi dia kelapa sawit ni kita tanam dan tumbuh dan proses bah. Tapi kalau crude oil ni kita kurik saja dari minyak. Kurik saja dari tanah kan. Okey ke tidak? Berbaloi ke tidak untuk kita proceed benda ni?
Iya, kalau menurut pandangan saya, geng, kita memang dalam keadaan sekarang ini pun memang memerlukan satu sumber tenaga alternatif lah selain daripada sumber tenaga yang berasaskan fosil. Jadi sekurang-kurangnya ini boleh meningkatkan kita punya tahap security ataupun keselamatan tenaga. That's one thing. Dan selain daripada itu juga kita boleh secara langsung memperbaiki demand ataupun permintaan dan juga harga CPO ataupun crude palm oil, sebab bila mana permintaan itu bukan setakat datang daripada industri minyak masak tetapi juga datang daripada industri biodiesel, permintaan itu kuat dan sekaligus boleh menstabilkan harga CPO. Dan ini sudah semestinya membantu para penanam kelapa sawit, be it pekebun kecil ataupun peladang-peladang yang besar, untuk meningkatkan pendapatan masing-masing bila harga itu sesuailah. Tapi dalam masa yang sama, apa yang saya lihat di sini adalah implikasi bila mana sebahagian besar daripada CPO itu disalurkan untuk menghasilkan biodiesel. Sebab saya bimbang ini boleh menjejaskan harga bagi minyak masak. Betul. Sebab ialah kalau kita bercakap tentang the law of demand and supply, sebagai pengeluar, kita lebih tertarik mungkin untuk menghasilkan ataupun membekalkan crude palm oil ataupun CPO kita ini untuk penghasilan biodiesel bila harganya itu lebih menarik berbanding kita menghasilkan minyak sayuran. Itu satu perkara yang mungkin kita kena lihatlah. Tapi ya, berbalik tentang persoalan sama ada is it worth it untuk kita explore the biodiesel punya prospek. Untuk saya iya, supaya dia dapat memperkemaskan energy security, walaupun kita sebenarnya sekarang ini still net exporter of energy kan, bila kita ambil kira gas, tetapi ya kita tidak pasti, we never know sampai bila, dan sudah tiba masanya untuk kita pelbagaikan kita punya sumber penghasilan tenaga itu untuk ke arah biodiesel ni juga ya. Betul setuju. Iya, saya nak terfikir pula pasal minyak masak tu. If you are to focus too much on the biodiesel, takut dia akan mengganggu kita punya minyak masak kan. Iya. Sebab currently kita ni consider bersyukur juga, kita self sustain lah, kita tidak akan ada masalah minyak masak, telur dan juga ayam kan currently kan, because we can produce on our own. Tapi yang lain-lain tu dia semua import kan. Tapi bila kita kacau pula ni industri biodiesel ni, ya takut mengganggu jugalah. Tapi most probably kita diversified lah kan. Not all in sana lah. Maybe supply 5% of our total energy. Kan. Mungkin kita boleh mulakan dengan industri perkilangan misalnya. Perkilangan. Yang mana memang harganya itu bukan harga subsidi, yang requires or demand for biodiesel. Why not kita supply untuk sektor perkilangan terlebih dahulu, dan kemudian sektor logistik kemudian, dan lepas tu barulah mungkin kita boleh consider untuk general mass lah ataupun the consumer level lah. Betul. Begitu. Dan satu perkara lagi kan geng, yang mungkin kalau kita boleh sentuh berkenaan tentang prospek biodiesel ni kepada negeri Sabah ni. Macam mana kalau pandangan geng? Sebab ialah kalau kita bercakap tentang penghasilan CPO, Sabah, Sarawak ni adalah pemain utama ataupun pengeluar utama CPO Malaysia kan. Sebab kalau ikut statistik yang saya baca baru-baru ni, Sabah misalnya dari segi jumlah keluasan penanaman kelapa sawit itu kurang lebih 1.53 juta hektar. Betul. Kalau Sarawak 1.58 juta hektar. Kalau Semenanjung Malaysia itu jumlah dia kurang lebih sama, tapi ialah kita bahagikan kepada beberapa buah negeri yang
yang utama di Semenanjung Malaysia lah, terutama sekali Johor, kemudian Perak dan juga Negeri Sembilan, Pahang. So di sini kita boleh lihat bagaimana eksplorasi B100 ataupun biodiesel ini mungkin sedikit sebanyak memberikan faedah kepada Sabah dan Sarawak. Tapi mungkin geng ada kupasan yang lebih lanjut lah tentang perkara ni macam mana? Tidak juga. Tapi iyalah sekarang ni kan I try to relate with the current issue kan, because orang Semenanjung di tanah Melayu Semenanjung kan macam start to questions kenapa orang Sabah mendapat bayaran diesel yang lebih murah pada berapa, RM2.15 kan instead of the RM6 over. Tapi ialah argument dia kita keluarkan diesel kan. Jadi what happen if we produce more kelapa sawit? Adakah kita akan dapat harga yang murah dan akan menjadi isu juga kepada kawan-kawan kita di Semenanjung ataupun how gitu kan? Ya, tapi on another thing pula, we cannot simply take the current production buat pergi biodiesel Pasal kita kan export kita punya kelapa sawit ke India dan juga China kan, and there is a contract lah. Maybe kita akan supply untuk 10 tahun, 20 tahun. So kalau kita kacau ini kalau kita venture into the biodiesel, adakah dia akan mengganggu supply pergi negara-negara tertentu tu? Itu pun perlu taking care of lah juga. Okey lah. Betul-betul ya. So dan mungkin untuk para penonton di luar sana, bila kita bercakap tentang kita punya eksplorasi ataupun venture dalam sektor biodiesel ini, sudah semestinya dia bukan boleh berlaku secara serta-merta. Bukan begini kan? Bukan kerajaan bilang okey kita gunakan B100 and then besok dia terus ada di stesen minyak kita tu. Tidak. It will take time. Sebab satu perkara yang kita kena ambil kira juga adalah kita punya refinery facility kita yang memang terhad. Kita memang ada refinery ataupun kilang pemprosesan biodiesel ini, tapi dia punya production level itu memang sangat rendah lah, untuk tujuan eksplorasi juga. Bagi sektor-sektor tertentu yang diberikan keutamaan. Dan selain daripada itu juga kita kena ambil kira dalam konteks dia punya penstoran dia tu. Betul. Kita tidak boleh store biodiesel ini sama seperti kita store diesel yang ada itu. Dia memerlukan keperluan sendirilah, teknologi penstoran tersendiri, dan selain daripada itu juga dari segi dia punya rantaian logistik yang setakat ni memang kita masih belum boleh cater sepenuhnya sama seperti diesel yang biasalah. Dan mungkin juga bila kita bercakap tentang Sabah ni kan geng, yang saya mau fikir ni adalah bagaimana kita boleh tap the potential of the exploration of biodiesel ni supaya kita bukan setakat menjadi sebuah negeri yang membekalkan crude palm oil itu kemudian diproses di luar Sabah dan kita hanya menjadi pengguna akhir kepada ialah produk tersebutlah. So di sini saya boleh lihat bagaimana Sabah harus memikirkan cara macam mana kita boleh meningkatkan ataupun beralih kepada rantaian nilai yang mempunyai nilai yang lebih tinggi kepada negeri Sabah. So maksudnya di sini instead of kita bekalkan CPO yang perlu diproses untuk menjadi biodiesel akhir ataupun biodiesel penggunaan akhir itu, kita juga kena fikirkan macam mana kita boleh hasilkan biodiesel itu sendiri di Sabah and then pasarkan ke Semenanjung Malaysia dan juga mungkin di pasaran antarabangsa lah. So maksudnya di sini kita tidak mau jadi ianya sama seperti cerita kita punya minyak masak Iya, betul. Kan yang mana kita sebenarnya lebih banyak mengekspor lah ataupun menyalurkan keluar minyak masak mentah itu diproses di Semenanjung Malaysia, kemudian baru dihantar semula ke Sabah, which is for me an irony lah. Dan
kita harus belajar daripada, bolehlah kita sebut sebagai kesilapan kan, kesilapan itu. Sebab why not kita explore how we can move into the higher level of the value chain supaya dia punya impact kepada negeri Sabah itu lebih besar lah kan. Dan menambah pendapatan kepada kantung negeri kerajaan kerajaan negeri Sabah lah kan. Betul. Iya. Okey, itu untuk topik B100 kita. B100. Don't all in, diversified, tapi try to explore lah kan untuk masa depan lah. Ini benda ni dah akan boleh berlaku besok kan gitu. Okey, so tinggal geng dulu, ada bateri ke? Macam ada. Macam boleh proses saya tak? keep on tengok di sini ni. Ya, sorry lah, kami ni independent independent production. Tapi not bad juga kita punya. Oi, smart lagi cara kita masuk. Okey. So kita sambung kita punya podcast pada hari ini, geng. Iya, jadi kita tukar tempat. Tadi macam panas buat tempat tu kan. Lagi pun macam mau tertarik. Ya, kami rasa kami punya topik tu dia macam very interesting. Tadi kita cerita tentang biodiesel B100 yang memang sangat besar implikasi dia lah ataupun potensi dia kepada not just Malaysia tapi juga kepada negeri Sabah sebagai salah satu pengeluar utama kelapa sawit di Malaysia ni lah. Betul. So kami pun decide untuk pergi ke Ilmar Cafe, salah satu cafe yang ada di UMS. Ini cafe yang terletak di bawah bangunan FPEP lah, Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perikanan. Just in case ada rakan-rakan di luar sana yang datang ke UMS, so bolehlah singgah ke kafe yang kami ada di FPEP. Dan kalau tidak silap saya, geng pun ada mohon untuk buat satu kafe kan? Nantikan. So insyaAllah nanti kami pun buat kita punya liputan di situ lah, geng. Kepada pengusaha nanti sponsor. Awal lagi sponsor, belum apa-apa sudah sponsor. Itulah tu. Okey. Jadi apa nih, geng? Apa kita punya second topik nih? Ya, so topik kedua kita ni berkenaan tentang satu projek pembangunan yang dirancang ataupun sedang diteliti oleh kerajaan negeri yang dipanggil sebagai Blue Economy Industrial Park, BEIP ataupun dalam bahasa Melayunya Taman Perindustrian Ekonomi Biru yang diletakkan di Kudat. Kudat ni untuk yang belum pernah ke sana, dia terletak di utara negeri Sabah. Dan pada pengamatan saya lah kan, geng, dia satu lokasi yang sesuai untuk diwujudkan BEIP itu. Salah satu sebab dia adalah kedudukan Kudat yang strategik, kerana dia berada di laluan strategik perkapalan antarabangsa. So maksudnya di sini we never know, dengan adanya BEIP ini mungkin trafik itu boleh dihalalkan ke arah Kudat sebelum kapal-kapal perdagangan, kapal-kapal kontainer ini pergi ke destinasi-destinasi yang seterusnya lah, sama ada di rantau ini ataupun untuk laluan ke kawasan ataupun laluan antarabangsa. So itu yang pertama. Dan tujuan ataupun lokasi itu tadi, kenapa ianya strategik juga bagi pandangan saya adalah kerana Kudat ini memang kaya dengan sumber lautan. Betul. Kalau macam setakat ini, Kudat adalah antara wilayah yang menghasilkan timun laut yang sangat bernilai tinggi untuk negeri Sabah. Timun laut. Timun laut. Dan begitu juga dengan sumber-sumber perikanan yang ada di kawasan Kudat yang dibekalkan sehingga ke Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang lain. Dan selain daripada itu juga, pada pengamatan saya, kenapa BEIP ini sesuai untuk diletakkan di Kudat adalah supaya kita boleh mempelbagaikan kawasan pertumbuhan ekonomi Sabah agar tidak hanya tertumpu kepada kawasan Kota Kinabalu dan sekitarnya, dan juga kawasan di sebelah timur, termasuklah kawasan Sandakan, serta Tawau Lahad Datu. So kalau berdasarkan statistik, untuk mereka yang mungkin belum terdedah dengan statistik ini, menurut statistik
kawasan ataupun daerah-daerah yang berada di utara Sabah, termasuklah Kota Marudu dan Pitas adalah antara daerah yang dikategorikan sebagai 10 daerah termiskin di Malaysia. Betul. Bukan setakat di Sabah, tetapi daerah termiskin, dalam kalangan daerah termiskin di Malaysia. So dengan adanya BEIP itu, kita harap peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang perniagaan dapat dibawa ke kawasan utara negeri Sabah, sekaligus membantu dalam menghapuskan ataupun mengurangkan isu kemiskinan dan juga ketidakseimbangan agihan pendapatan yang sangat menular di kawasan tersebutlah, geng. Betul. Jadi kalau geng pula macam mana? Apa take geng untuk projek BEIP ni? Saya setuju juga dengan apa yang Jing sudah utarakan tu kan. Cuma to recap lah, saya sebenarnya kita lah sebenarnya dalam satu tim yang apply untuk buat feasibility study untuk BEIP ni. Cuma ialah tiada rezeki. Kenapa? Kita cuba lagi. Memang confirm kita nak dapat ke tu? Most probably tak dapat. Most probably dapat. Sedih lah juga. Tapi it's okay lah. Cuma not only kita tak dapat, semua tak dapat sebenarnya. Pasal apa, peruntukan tu dia belum diturunkan lagi lah. Sebab saya ingat bila saya cek belanjawan tu kan. Belanjawan itu projek ini diletakkan di bawah Setco, dan bila saya nampak itu perbelanjaan kerajaan negeri, betul kan. Dorang sudah apply itu feasibility study daripada untuk di bawah RMK 13. Jadi kita harap pihak federal boleh cepat luluskan lah peruntukan ini, so that pihak Setco boleh jalankan tu feasibility study dan seterusnya initiate ini projek lah kan. Okey, jadi berbalik kepada yang geng cakap tadi, betul, Kudat, Kota Belud dan juga Pintas ni dia punya kadar kemiskinan ni kan, I think about 40% close to 50%. Maksudnya setengah daripada penduduk di daerah ini adalah mereka yang berpendapatan di bawah pendapatan negara, i.e. miskin lah. Jadi projek yang besar ini seharusnya boleh mengangkat ekonomi sosial dan seterusnya mengurangkan lah. Macam kita hapuskan susah. Not easy. Tapi untuk kurangkan tu yes, untuk kurangkan kadar kemiskinan itu dan slowly memajukan daerah-daerah ni lah juga. Dan untuk tambahan juga, not on betul blue economy kan, tapi mereka sebenarnya fokus juga kepada green economy. Sebenarnya perancangan itu industri Kudat Blue Economy Industrial Park ini dia akan powered by the blue economy, tenaga yang dijana daripada dalam laut dan juga tenaga hijau, solar farming dan juga apa seperti yang pusing-pusing itu kincir angin. Jadi dia kalau ada masalah minyak pun kan dorang akan ada problem banyak lah. Because they are the power generated by this natural resources lah, begitu contohnya kan. So this is good lah. Cuma bila projek ini boleh dijalankan tu, itu saya punya main concern lah, begitu. Kalau geng punya apa yang akan membuatkan benda ni what is your main concern lah on this blue economy industrial park? So itu point dan info yang menarik lagi, sebab maksudnya di sini Sabah ni bila kita majukan sumber tenaga yang boleh diperbaharui melalui geothermal energy dan juga kincir angin, betul. At least dia boleh mengurangkan dependensi kita daripada penggunaan oil and gas, betul. Punya energy generation lah. So tapi ada beberapa concern lah geng yang saya boleh lihat melalui projek BEIP ni. Salah satunya adalah dari segi pembiayaan. Sebab tadi geng pun sendiri ada sebut bagaimana kita pun sekarang ini masih lagi menangguhkan kajian feasibility ataupun kebolehlaksanaan projek BEIP. Itu kajian feasibility study. Belum lagi bila kita bercakap tentang pembangunan fizikal BEIP itu sendiri yang mungkin ada risiko, ada isu dari segi pembiayaannya. Sebab kita faham kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan mempunyai tanggungjawab yang besar. Dia tidak boleh hanya menumpukan keseluruhan pembiayaan untuk membangunkan BEIP dan kemudian mengabaikan tanggungjawab
ataupun projek pembangunan yang lain yang ada di Sabah ataupun seluruh Malaysia. Betul. So di sini kita boleh lihat bagaimana peranan sektor swasta itu pun penting. Maksudnya di sini adalah kita kena lihat ataupun kerajaan lah bagaimana kita boleh menarik pelaburan swasta ataupun pelaburan asing. Betul. Untuk turut sama menjayakan pembangunan BEIP dan menjadi sebahagian daripada pengisian BEIP. Maksudnya menjadi sebahagian daripada operator yang beroperasi di BEIP itu kelaklah, sebab ialah membangunkan itu satu perkara, pengisiannya itu pun kita perlu isi juga. Takkan dia jadi satu projek yang kosong ataupun Gajah Putih. menjadi projek Gajah Putih ataupun satu industrial park yang lengang kan. Itu akan kata orang membatalkan segala bentuk inisiatif BEIP itu sendiri. So di sini kerajaan pada pandangan saya perlu memikirkan cara macam mana dia boleh menarik pelaburan swasta dan juga pelaburan asing melalui apa-apa instrumen ataupun apa-apa inisiatif. Betul. Sebab sudah tiba masanya kita membawa bersama sektor swasta untuk menjayakan sebarang bentuk projek pembangunan yang ada di negeri Sabah ataupun di Malaysia lah. So itu concern yang pertama. Dan concern saya yang kedua ni geng adalah dari segi kita punya sumber manusia. Kerana saya tidak ingin BEIP ini hanya memberikan manfaat kepada pekerja ataupun buruh asing sebagaimana yang kita lihat dalam sektor kelapa sawit. Betul. Di Sabah yang mana kita terlalu banyak bergantung kepada buruh asing. So nanti BEIP ni macam mana? Adakah dia boleh membawa ataupun membuka peluang pekerjaan kepada penduduk-penduduk tempatan, penduduk-penduduk sekitar, dan kita juga tidak mahu dia jadi semacam projek yang lain yang mana peluang itu hanya dari segi pembukaan kafe ataupun bilik sewa ataupun warung-warung tepi pagar. So kalau boleh kita lihat, kita ingin limpahannya itu lebih daripada itulah, dan juga dari segi tahap sumber manusia itu dia jangan hanya dari segi ataupun membuka peluang untuk pekerjaan yang bergaji rendah, tetapi lihat bagaimana kita boleh mengajak penduduk tempatan, penduduk Sabah yang lainnya untuk mengisi peluang pekerjaan yang berada pada rantaian pekerjaan yang lebih tinggi. Supaya maksudnya di sini limpahannya itu lebih besar lah ya. So kalau geng pula macam mana? Mungkin ada isu-isu lain yang ingin disebutkan di sini? So far tidak juga, tapi to add on lah kan, few yang your main concern. Number one is yang berkenaan dengan pengisian tu kan, which is betul juga. Kita tidak boleh sudah yang kerajaan yang bina dan kerajaan yang operate. Mampus. We don't have the fiscal capabilities to do that. So bagaimana cara dia is to attract investor, domestic ataupun foreign, to run the industrial park lah. Okay, kerajaan cuma facilitate lah. Jadi kalau boleh pihak swasta, domestic ataupun foreign becomes the main engine to accelerate the development and growth from the industrial park dan seterusnya menyumbang kepada pembangunan negara lah. Itu satu. Jadi macam mana cara dia is di sinilah peranan-peranan contohnya macam Invest Sabah ataupun mana-mana badan berkanun kan, untuk bekerjasama dengan MIDA ataupun MITI untuk attract kita punya investors di luar. Bagilah apa-apa fiscal incentive kah ataupun pengecualian bayaran cukai untuk 5 tahun kah, 10 tahun kah, to attract them to open the business in sudah nama dia tu? BEIP. BEIP ni ya. Saya kadang-kadang kan saya juga macam a bit bukan juga kecewa lah bila mana macam contohnya dua kilang kan yang dibuka di KKIP, kita Kota Kinabalu Industrial Park, SK Nexilis dan juga Kibing kan. So they said they open here just because of kita punya gas ataupun kita punya silika is very cheap. Tapi itulah kita punya main attraction. We need to have something to attract these businesses kan, untuk buka di sini bah. Kalau kita tidak offer ni advantage, dorang dah akan buka di sini tau. Dorang akan cari tempat lain yang boleh beri kelebihan untuk mereka invest and lower down their cost bah. Jadi kita pun mesti juga bagi. We need to offer something. Gitu. Yang number 2, betul.
Pasal apa yang saya nampak kan certain kilang kan, mana-mana lah, especially yang ada satu dekat Kimanis tu, saya lupa sudah apa, yang gas tu kan, Petronas kan. Bila mana Bumi Putra ataupun penduduk-penduduk di sekeliling ni cuma buka warung-warung di depan sana tu bah, di depan factory tu bah. Bukannya proper kedai, yang warung-warung pokok-pokok, kayu-kayu, sulap-sulap saya begitu. So this is not the way untuk kita bantu kita punya rakyat bah, untuk merasa nikmat pembangunan itu. Okay, so why we want to do this industrial park, untuk membangunkan ekonomi sekeliling kan. Jadi so kerajaan perlu facilitate dan cari cara lah yang betul-betul boleh contribute, okay, melalui daripada segi pekerjaan kah, kalau boleh kan, if I'm not mistaken, yang kerajaan yang di bawah Setco ni apa sudah, Mindet kan, industrial kan, Mindet ni dorang ada letak beberapa syarat kan. If you want to open the factory in Sabah, 80% mesti tenaga kerja lah. Okay, mungkin kita nak boleh dapat 80%, tapi kalau boleh majority of the low skills tu kita punya, memang rakyat Sabah. Mid and high skills tu pun kalau boleh mesti ada orang Sabah juga. Combination of expert from the expat kah, dan mesti ada. Tak boleh lah semua orang. Betul. Dan ini kita nak mencapai kita punya objektif kan. Itu my main concerns lah tu. And I agree with you dan in line with you lah. Cuma itulah, we really need to ensure this industrial park boleh dibina dan berjalan. So dia bukan bagi manfaat actually sama kita tahu. Pembinaan ni talk about 10 years, 15 years. Mungkin kita punya anak cucu dan generasi akan datang untuk anak-orang Sabah kan. Jadi indahlah dorang salahkan kita tidak apa-apa pelaburan yang kami. Kau duduk di universiti dia cakap pasal pelaburan, tapi tidak pun suggest sama kerajaan negeri Sabah untuk buat kan. Betul. So kita suggest lah this one. Macam mana mau facilitate. So betul. Dan tadi Ging ada sebut yang sebenarnya feasibility study ni belum berjalan kan? Belum berjalan. So mungkin artinya we never know, kita masih ada peluang untuk apply, ataupun mungkin dimasukkan ke sebagai ahli pengkaji dalam syarikat ataupun entiti yang dilantik sebagai project coordinator lah. Betul. Kepada kajian tersebut, sebab at least advantage yang kita ada, our added value adalah kita ni orang Sabah kan, kita biasa ni kita pergi ke Kudat ni, so at least dengan adanya kita boleh contribute dari segi mengkaji macam mana mungkin kita boleh libatkan penduduk-penduduk tempatan di sana. Betul. Untuk bekerja, menyumbang dalam BEIP dan juga dalam aspek-aspek yang lain lah. Betul. So maybe kepada penonton sini kan yang bekerja ataupun kenal dengan orang-orang Setco kan, so you have the expertise here. Although you hire the consultant lah kan, focus on the finance and economics kan. In the end of the day, dorang akan pergi tempat sama kita juga. Iyalah. So you pay them 1 million, dorang subcon, dia bayar sama kami mungkin 600,000 contohnya kan. So why don't you hire us directly lah begitu, or become part of the team lah kan. Because when you talk about economics or finance, kau mau dapat di mana di Sabah ni? Eventually kita juga. Kita juga kan. So not that we want the of course we want the returns lah kan. Tapi we want to contribute something to the development of Sabah. Because we understand Sabah, kita faham denyut nadi orang Sabah. Betul. Orang-orang Kudat, orang-orang Kota Marudu. Ini kawan saya Dr. Saizal daripada Kota Marudu, lebih faham keperluan dan kehendak orang Kota Belut dan seterusnya kan. So rasanya geng itu saja berkenaan tentang topik kita yang kedua, BEIP. So saya rasa dua topik kita ni memang sangat highly relevant lah. Highly relevant dan not only for today tapi untuk masa depan juga. Betul. Jadi itu saja untuk hari ini. Itu saja rasanya. Okey, jadi kepada kawan-kawan di luar sana, jangan lupa like, jangan lupa share dan juga jangan lupa subscribe. Sokonglah pergerakan Teh Tarik kami. Kami akan kembali lagi pada minggu hadapan dengan episod dan topik yang seterusnya. Ciao.